Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 2, bab 11, transformasi isometri, melibatkan satu standard kandungan 11.6, simetri putaran dan dua standard pembelajaran, iaitu yang pertama, menerangkan simetri putaran dan yang kedua, menentukan peringkat simetri putaran bagi suatu objek. Apakah yang dimaksudkan dengan simetri putaran? Suatu bentuk dikatakan mempunyai simetri putaran jika bentuk itu kelihatan sama dengan bentuk asal selepas melalui satu proses putaran walaupun kurang dari satu putaran lengkap, iaitu kurang daripada sudut 360 darjah. Okey, sebagai contoh di sini, kita ada satu bentuk asal. Okey, yang ini adalah bentuk asal. Apabila dilakukan putaran 90 darjah, okey, bentuk dah berubah. Okey, ikut arah jam bentuknya dah jadi seperti ini. Dan apabila dilakukan lagi putaran 180 darjah, okey, imej pada putaran 180 darjah ini kelihatan sama seperti bentuk asal. Jadi inilah yang dikatakan sebagai simetri putaran. Dan di sini kita lihat bentuk di atas mempunyai simetri putaran kerana bentuk itu kelihatan sama dengan bentuk asal selepas diputarkan 180 darjah. Okey. Seterusnya kita lihat, kita ada segitiga ABC yang diputarkan dan kita lihat simetri sebenarnya merupakan padanan tepat dari segi saiz dan bentuk antara satu bahagian atau sisi suatu arah atau objek. Bagi simetri putaran, bentuk atau imej yang diputarkan kurang daripada 360 darjah pada satu titik tetap, bentuknya masih kelihatan sama. Okey, kalau kita lihat pada segitiga ini, okey, katakan segitiga ini diputarkan pada titik di tengahnya sebagai pusat putaran dan apabila diputarkan, kita dapati okey, padanan dari segi saiz dan bentuk, okey, ataupun sisi. Okey, yang ni adalah sisi bagi bucu A, kelihatan sama dengan sisi pada bucu C. Okey, maksudnya padanan tepat ni maksudnya melibatkan saiz yang sama, bentuk yang sama dan juga sudut yang sama. Okey, seterusnya kita lihat kepada contoh tadi. Okey, katakan pada contoh tadi, cikgu letakkan satu titik pada bentuk asal. Okey, bentuk asal cikgu letak satu titik di atasnya. Apabila dilakukan putaran 90 darjah, okey, titik tu dah berubah di sini. Okey. Dan seterusnya, apabila dilakukan putaran 180 darjah, bentuk ini kelihatan sama seperti bentuk asal. Okey, dan kedudukan titik sudah berada di sini. Okey, yang inilah yang dinamakan sebagai simetri putaran, iaitu padanan tepat dari segi saiz dan juga bentuk antara bentuk asal dengan bentuk yang telah dilakukan putaran. Okey, seterusnya daripada sini diputarkan 270 darjah dari bentuk asal. Okey, dapat yang ketiga ni. Dan daripada 270 darjah diputarkan lagi sehingga putaran 360 darjah. Jadi kita dapat lagi bentuk yang kelihatan sama dengan bentuk asal. Okey, jadi untuk rajah ini, berapakah peringkat simetri putaran? Okey, peringkat simetri ini maksudnya kita akan lihat berapa kali bentuk ini menyerupai bentuk asal. Okey, kalau di sini kita lihat ada satu peringkat, okey, peringkat 1 dan yang ini ialah peringkat 2. Jadi untuk gambar rajah ini melibatkan peringkat simetri putaran sebanyak 2 peringkat.
Okey, boleh faham tentang simetri putaran. Okey, seterusnya kita lihat, jom cuba 11.6 antara objek yang berikut yang manakah mempunyai simetri putaran. Okey. Kita lihat untuk A, katakan objek ini diputarkan pada titik tetap di tengahnya. Okey. Adakah objek ini mempunyai simetri putaran? Okey. Jadi kita lihat, ya, objek ini mempunyai simetri putaran. Okey, maksudnya kalau kita putarkan, objek ini menyerupai bentuk asal. Okey, B. Ada tak simetri putaran untuk bentuk yang kedua? Okey, yang ini tiada simetri putaran. Okey, untuk C. Untuk C juga tiada simetri putaran. Dan untuk D, kalau kita lihat, untuk D juga tiada simetri putaran. Maksudnya kalau kita lakukan putaran untuk objek ini, okey, untuk sudut yang kurang daripada 360 darjah, didapati tiada simetri putaran. Okey, bentuk tidak kelihatan sama seperti bentuk asal. Okey, seterusnya kita lihat pula tentang cara untuk kita menentukan peringkat simetri putaran. Okey, peringkat simetri putaran ialah bilangan kali suatu bentuk kelihatan sama dengan bentuk asal dalam satu putaran lengkap, iaitu 360 darjah. Okey, kita ambil satu contoh dan kita akan bandingkan dengan bilangan paksi simetri. Okey, perkaitan antara bilangan paksi simetri dengan peringkat simetri putaran ialah bilangan paksi simetri adalah sama dengan peringkat simetri putaran. Okey, kita ambil satu bentuk di sini. Okey, bentuk ini kalau kita lakukan putaran pada satu titik tetap di tengahnya. Okey, kita lihat. Okey, yang pertamanya, okey, kita lakukan putaran. Katalah kita tanda satu titik. Okey, cikgu tanda satu titik di sini sebagai A. Kita lakukan putaran. Okey, putaran 90 darjah. Okey. Jadi, kedudukan A dah berubah pada kedudukan yang baru di sini. Okey. Walaupun kedudukan A sudah berubah, tetapi bentuknya masih kelihatan sama seperti bentuk asal. Jadi, yang inilah yang dinamakan simetri putaran. Jadi, ini simetri putaran peringkat 1. Okey, seterusnya, daripada kedudukan A di sini, kita putarkan lagi. Okey, kita putarkan lagi menjadi kedudukannya di bahagian bawah. Okey. Okey, jadi masih kelihatan sama dengan bentuk asal. Jadi, yang ini merupakan peringkat 2. Okey, peringkat 2. Okey, seterusnya kita lihat, lakukan lagi putaran untuk titik ini. Okey. Dan kita dapati daripada A di sini dah berubah menjadi kedudukan di sini. Okey. Jadi yang ini merupakan peringkat 3. Okey. Dan ketiga-tiga ini masih menyerupai bentuk asal. Dan sebenarnya boleh dilakukan sekali lagi peringkat putaran di mana A akan kembali pada kedudukan asal seperti bentuk asal. Jadi di sini untuk bentuk ini, berapakah peringkat simetri putaran daripada pergerakan peringkat pertama sehinggalah titik ini kembali ke kedudukan asal. Okey, ada berapa peringkat? Sebenarnya daripada sini akan ada sekali lagi peringkat putaran yang keempat dan kita akan dapat semula kedudukan yang asal. Jadi untuk peringkat simetri putaran ada 4 untuk objek ini. Okey, boleh? Okey, seterusnya kita lihat pula. Okey, objek yang sama tadi, kita lihat pula perkaitannya dengan sudut putaran. Jika suatu bentuk kelihatan sama dengan bentuk asalnya, selepas kali pertama selepas diputar sebanyak X darjah,
maka peringkat simetri putaran adalah sama dengan 360 darjah ialah satu putaran lengkap. Kita akan bahagikan dengan sudut yang pertama diputarkan. Kalau kita lihat gambar rajah seperti yang tadi, cikgu tanda di sini adalah A. Seterusnya cikgu putarkan dan A menjadi kedudukan di sini. Jadi imejnya yang pertama dah jadi di sini. Dan pusat putaran adalah titik tetap di tengah ini. Dan kita dapati daripada A ke A prime sebenarnya putaran 90 darjah. Putaran 90 darjah. Jadi untuk dapatkan peringkat simetri putaran, kita boleh kira dengan cara 360. 360 darjah, satu putaran lengkap. Kita bahagikan dengan sudut putaran kali pertama, iaitu 90 darjah. Dan kita akan dapat nilainya ialah 4. Peringkat 4 sama seperti yang telah kita lihat daripada perubahan bentuk daripada bentuk asal kepada 4 kali peringkat simetri putaran. Jadi kita juga boleh kira selain daripada kita melihat bilangan paksi simetri. Seterusnya kita lihat, jom cuba 11.6 soalan 2. Tentukan peringkat simetri putaran bagi objek berikut. Jadi kita lihat dahulu objek yang diberi. Panjang yang ini tak sama dengan panjang yang ini. Jadi untuk A ni ada tak peringkat simetri putaran? Bentuknya tidak sama. Ada tak paksi simetri? Kita nak tahu peringkat simetri putaran, sebenarnya kita kena tahu ada tak paksi simetri bagi bentuk A. Tiada. Maka maksudnya tiada peringkat simetri putaran untuk bentuk yang pertama. Yang kedua B. Ada tak simetri putaran bagi objek B? Kita boleh lihat juga dengan cara menggunakan paksi simetri. Jadi kita lukis paksi simetri. Mungkin ada satu di sini. Paksi simetri yang membahagikan bentuk kepada saiz yang sama besar. Jadi kita ada dua paksi simetri, maksudnya kita ada dua peringkat simetri putaran untuk B. Untuk C. Untuk C kita lihat berapakah peringkat simetri putaran. Oleh kerana semua saiznya sama, kita ada satu peringkat, peringkat 2, peringkat 3 dan peringkat 4. Jadi untuk C kita ada 4 peringkat. Sama ada kamu lihat pergerakannya, peringkatnya, ataupun kamu tandakan paksi simetrinya. Untuk bentuk D. Bentuk D kamu cari, cikgu tandakan di sini paksi simetrinya. Jadi bila ada satu paksi simetri, maksudnya peringkat simetri putarannya ialah satu peringkat. Cikgu harap boleh faham cara untuk menentukan sama ada atau tidak peringkat simetri putaran. Kalau ada, kita nyatakan berapa peringkat yang ada. Seterusnya kita lihat pula soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir. Objek simetri berikut diputarkan pada suatu titik. Nyatakan peringkat simetri putaran jika yang pertama, kedudukan A berada di kedudukan C. Mula-mula cikgu tandakan dahulu di manakah pusat putaran. Pusat putaran mesti berada di tengah lah. Dan apabila berada di tengah, kita boleh jadi putaran ada dua arah. Sama ada ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Jadi di sini cikgu tulis dua lah. Yang pertama, kalau ikut arah jam. Dan yang kedua, kalau lawan arah jam.
Okey. Jadi kita mesti nyatakan peringkat simetri. Okey, peringkat simetri ada berapa? Okey. Jadi sekarang ni, okey, kita nyatakan untuk soalan pertama. Okey, ikut arah jam, kedudukan A pergi pada kedudukan C ikut arah jam. Jadi ada 1, 2. Jadi ada berapa peringkat simetri? Ada 2. Okey, ada 2 peringkat. Okey, untuk yang kedua, melibatkan lawan arah jam. Tadi kalau A ke C ikut arah jam. Kalau lawan arah jam, okey, 1, 2, 3, 4. Okey, kalau lawan arah jam daripada A nak pergi ke C, peringkat simetri dia ada 4. Okey, ada 4. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya yang kedua cikgu tandakan dengan warna biru. Okey, kedudukan B berada di kedudukan D. Okey, asalnya B nak pergi kepada D. Okey, yang biru kamu lihat anak panah biru. Okey, 1. Okey, 2. Okey, 1, 2. Kalau ikut arah jam, ada 2 peringkat. Okey, peringkat 1, peringkat 2. Okey, kalau lawan arah jam, daripada B nak pergi kepada D lawan arah jam, kamu lihat anak panah biru. 1. Okey, 2, 3, 4. Okey, B ke D. Ada berapa peringkat? Okey, peringkat simetri putaran dia ada 4. Okey, boleh? Dan yang ketiga, okey, kita lihat yang ketiga, kedudukan C berada di kedudukan B. Okey, yang ni cikgu tanda dengan warna hijau. Okey, yang ketiga kedudukan C berada di kedudukan B. Okey, C berada di B. Kalau ikut arah jam, okey, tengok anak panah hijau 1, ikut arah jam. 2, 3, 4, 5. Jadi, berapakah peringkat simetri putaran daripada C ke B ikut arah jam? Jadi, ada 5. Okey, peringkat simetri putaran daripada C ke B ialah 5. Okey, tu kalau ikut arah jam. Kalau lawan arah jam, daripada C nak pergi ke B, hanya ada 1 sahaja. Jadi, peringkat simetri putaran daripada C ke B, lawan arah jam, peringkatnya ada 1 sahaja. Okey, boleh? Jadi, cikgu harap kamu boleh faham apakah yang dimaksudkan dengan simetri putaran. Seterusnya, dapat menentukan bilangan peringkat simetri putaran apabila diberi objek. Seperti biasa, sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis di ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.